Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar Ustaz pada hari ini? Diharapkan pelajar berada di dalam keadaan yang sihat. Okey, anda telah bersedia untuk kelas pada hari ini? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Sebelum tu Ustaz nak kamu bersedia pembelajaran hari ini dengan buku teks yang telah anda dapat dan juga nota-nota dan juga bahan-bahan yang telah saya sediakan dalam grup sebelum ini. Okay, jika boleh dapat, anda boleh PM saya secara personal dalam grup ya. Okey. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari satu tajuk yang berkenaan dengan malu perisai iman. Okey, dalam tajuk dalam bidang akhlak Islamiah ataupun adab. Okey, diharapkan para pelajar berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, boleh buka buku teks muka surat 184. Okey, anda telah bersedia? Alhamdulillah. Okey. Baiklah. Kita pergi kepada slide kita pada hari ini yang pertama. Okey. Tujuan kita mempelajari ataupun objektif pelajaran kita kriteria kejayaan yang pertama, kita akan tahu pengertian malu dari sudut bahasa dan istilah. Kemudian kita akan tahu dalil nakli. Ingat lagi tak dalil nakli? Dalil nakli ialah berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan malu. Seterusnya objektifnya ialah kita dapat menyatakan contoh-contoh sifat malu yang dituntut yang dilarang. Terusnya menjelaskan kepentingan sifat malu, dan yang terakhir objektif pelajaran ini ialah menyatakan akibat tidak mengamalkan sifat malu. Baiklah, anda telah bersedia? Bagus. Pengertian malu. Malu dari sudut bahasa kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Rasa segan lah dengan sesuatu benda. Takut nak melakukan satu benda tu sebab mungkin benda tu adalah benda yang buruk. Dari sudut istilah, kita tengok dengan lebih lanjut. Malu bermaksud berasa aib atau perasaan yang tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina ataupun tidak mahu diejek. Contohnya koyak hidung depan orang ramai kan. Kita rasa malu kan, kalau orang tak kenal kan. Ataupun benda-benda yang lain adalah. Baiklah. Ni dalil nakli berkenaan dengan malu. Baiklah, anda telah bersedia? Kita baca sama boleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, kemudian salah seorang dari perempuan dua bari itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu, memberi minum binatang kerana memberi binatang ternak kami. Maka ketika Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku mengenai dirinya. Ada kisah-kisahnya. Berkatalah orang tua itu kepadanya, janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu. Inilah tentang pentingnya sifat malu ni. Baiklah. Antara contoh sifat malu yang dituntut. Yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan yang haram. Apa contoh perkara maksiat? Contohnya melakukan perkara yang tidak berfaedah ataupun membuang masa lah, yang tidak memberikan keuntungan yang baik untuk dia, sama untuk di dunia ataupun di akhirat. Contoh melepak tanpa ada arah tujuan yang baik. Contoh kalau kita jumpa kawan untuk mengeratkan hubungan silaturahim, duduk lepak sampai melalaikan, itu adalah perkara yang maksiat dan yang haram. Seterusnya, malu melanggar perintah Allah. Apa yang Allah suruh, kita hendaklah malu daripada kita langgarnya. Contohnya, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Kita hendaklah ada rasa malu ni. Malu melanggar perintah Allah. Contoh, janganlah kita tinggalkan solat. Kita kena ada rasa malu.
Okey. Seterusnya, malu meninggalkan perkara sunat. Okey, tengok orang lain ramai buat sedekah, baca Quran, okey, menolong, membantu rakan-rakan, menyapu sampah, kutip sampah. Kalau kat sekolah tu antara perkara yang sunat. Bila kita menjaga kebersihan. Okey, jangan rasa malu. Okey, baiklah, seterusnya sifat malu yang dilarang. Yang ni yang perlu kita elakkan dalam diri kita. Malu nak belajar, takut sebenarnya malu, malu dan takut berkait rapat lah. Malu nak belajar, malu contohnya rasa diri tidak hebat seperti rakan-rakan yang lain, tidak. Okey, nak hebat, anda kena usaha hilangkan rasa malu tersebut. Bila belajar, jangan malu untuk bertanya. Okey, yang seterusnya, malu melakukan perintah Allah. Malu nak berpuasa, malu nak menutup aurat, ikut trend, ikut gaya yang terkini, malu melakukan perintah Allah. Okey, malulah. Allah suruh tutup, tak nak tutup, dilanggarlah perintah Allah. Okey, jadi dia malu dengan orang lain, tak menutup aurat, tidak berpuasa, tidak menjaga pergaulan. Okey, jadi kita hendaklah jauhi ni, malu melakukan perintah Allah. Apa yang Allah suruh yang baik tu kita buat, benda yang buruk tu kita cubalah jauhi. Okey, yang terakhir, sifat malu yang dilarang ialah malu melakukan kebaikan. Jangan takut untuk melakukan kebaikan. Okey, kalau kat sekolah tu macam-macam perkara yang kamu boleh buat. Okey, benda yang baik, nampak cikgu bawa barang yang berat, tolong angkat. Okey, ataupun yang lain, membersihkan kelas. Okey, kan jaga kebersihan tu kan adalah satu benda yang baik. Okey, seterusnya, antara ataupun contoh malu yang dilarang. Okey, malu berada di hadapan kelas. Okey, suka duduk belakang, masuk lambat kelas. Tu benda-benda yang tak baik lah tu. Okey, malu berada di hadapan dalam kelas, takut disoal dan sebagainya. Jangan macam tu. Okey, tak perlu ada rasa malu. Kemudian, malu nak berada di dalam majlis ilmu. Kalau kat sekolah tu pun majlis ilmu lah. Okey, ataupun kat luar, kat surau, masjid. Okey, jangan kita ada rasa malu. Tak ada orang marah pun, walaupun kita orang kata kurang pengetahuan. Okey, seterusnya, malu bertanya. Okey, jangan malu bertanya dalam kelas pelajar-pelajar saya. Nanti bila malu bertanya, ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat jalan. Okey, maksudnya apa yang kamu buat tu salah, tersilap langkah. Jadi tanya. Kalau dah buat sesuatu, tanya supaya bila tibanya waktu peperiksaan, kita dapat menjawab dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul. Okey, yang keempat, malu nak menjadi imam solat. Okey, saya rasa pelajar-pelajar saya hebatkan semua. Jangan rasa malu nak jadi imam solat, besar pahalanya. Okey, baiklah, seterusnya, kenapa begitu pentingnya sifat malu ni perlu ada dalam diri kita? Sebab apa? Yang pertama, ia menjadi benteng keimanan kepada diri kita daripada menjadi rapuh. Bila kita ada benteng, kita tidak akan melakukan maksiat. Kita tengok poin yang kedua, iaitu kerana kita takutkan kepada Allah. Jadi bila kita malu melakukan maksiat kerana takutkan Allah, kita akan terhindar daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Okey, perkara maksiat, benda-benda yang tidak baik lah. Okey, seterusnya, akan menyalahkan kecintaan akhlak. Okey, dari sudut adab kita, tingkah laku kita, dan kemuliaan insan. Okey, yang seterusnya, yang terakhir tentang kepentingan sifat malu ialah untuk mengharapkan redha Allah. Okey, inilah caranya. Salah satu kita sebagai umat Islam untuk mengharapkan redha Allah perlu ada sifat malu. Tapi jangan sentiasa malu. Ada benda yang kita perlu malu, kita malu. Okey. Baiklah, seterusnya pada halaman 189, kesan ataupun akibat tidak mengamalkan sifat malu. Okey, yang pertama, kita akan berasa susah nak ingat apa yang cikgu ajar. Apa yang cikgu ajar tu susah kita nak ikut.
Itulah kita tak perlu orang kata apa, punyai perasaan sifat malu. Bila belajar tu jangan malu tanya, malu, jangan orang kata apa, cikgu ajar tu kena diam, jangan rasa tak malu pula. Ada benda yang perlu malu, ada benda yang tak boleh malu. Kalau cikgu ajar kita diam, jangan berbual dengan rakan-rakan. Okey, kalau mengantuk, keluar pergi tandas, basuh muka. Okey, jangan kacau rakan-rakan lain. Inilah antara kesannya bila tidak mengamalkan sifat malu. Yang kedua, dipandang hina ataupun dipandang rendah lah oleh guru dan rakan-rakan. Okey, contohnya membuat orang kata apa, disiplin yang tidak baik dalam kelas. Okey, tak dengar cakap cikgu sebagainya. Guru-guru dan rakan-rakan anda akan memandang rendah terhadap diri anda, terhadap perbuatan anda tersebut lah. Okey, seterusnya bila anda menjadi orang macam ni, anda akan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang tidak baik ataupun unsur-unsur negatif. Contohnya ponteng kelas, tak datang sekolah, benda-benda macam ni lah, bila tak ada kecintaan terhadap ilmu. Okey, baiklah, seterusnya ilmu yang kamu belajar tu sia-sia saja. Sia-sia yang tidak mendatangkan kebaikan kepada diri anda. Jadi penatlah hari-hari bangun pagi, sekolah, balik tengah hari, balik nothing, tak ada, kosong dalam diri anda. Okey, yang terakhir, apabila anda tidak mengamalkan sifat malu ini, anda akan berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Jadi jauhilah benda-benda yang tidak yang perlu kita malu, dan sesuatu perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, beberapa sifat malu yang kita boleh amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, malu tidak bersyukur dengan nikmat Allah berikan kepada kita. Okey, malulah. Contohnya kita dapat keputusan, kita rasa bersyukur. Okey, kita boleh amalkan. Kita bersyukur, contohnya nak sujud syukur ke, rasa syukur tu kita nak menolong sedekah kepada kawan ke, macam-macam lah cara nak zahirkan kesyukuran ni, sebut Alhamdulillah ke. Contoh dapat keputusan yang cemerlang ataupun tak cemerlang, kita hendaklah bersyukur. Sebab itulah apa yang Allah telah berikan kepada kita atas usaha yang kita telah lakukan. Yang kedua, malu bercakap kotor. Kotor ni macam mana? Contohnya menimpakan fitnah. Okey, yang ni kita kena jaga mulut. Supaya kita tidak orang kata apa, elakkan daripada perkara-perkara yang buruk yang berlaku, perbalahan, pergaduhan. Okey, benda-benda macam ni lah. Okey, yang ketiga, malu ejek mengejek. Saya harap pelajar-pelajar saya dah besar dah ni, dah sekolah menengah, jadi tak adalah timbul ejek-ejek nama mak bapak ke, ejek fizikal badan seseorang ke, okey, atau muka seseorang ke, jangan. Kita kena hendaklah rasa malu. Yang seterusnya, malu bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Okey, yang bukan adik-beradik lah. Nak senang kamu faham. Okey, hendaklah malu bergaul bebas. Nak tanya apa-apa persoalan kalau dalam kelas tak ada masalah. Nak bekerjasama, membantu, tak ada masalah. Tapi bergaul bebas ni bila berdua-duaan. Contohlah, kalau pergi sekolah jangan naik motor 2 orang sekali satu motor. Okey, naik asing-asing. Okey, seterusnya, malu mencintai insan melebihi cintakan Allah dan Rasul. Okey, ni contoh macam mana? Contohnya berkawan. Bila dah berkawan antara lelaki dan perempuan ni berlebih-lebihan sehingga lupa terhadap perintah Allah ataupun pesanan Rasul. Okey, yang terakhir, malu untuk tidak mendengar kata guru. Okey, jangan rasa malulah. Okey, dengar cakap guru. Kalau tak, nanti kena denda dengan guru. Okey, tak kena rotan ataupun dipanggil dalam bilik disiplin ataupun dipanggil bersama dengan ibu bapa. Jadi kita rasa malulah nanti kalau mak bapak kita datang kan. Sebab apa? Sebab kita langgar perintah guru. Jadi harapnya pelajar-pelajar saya hendaklah mengamalkan apa yang benda yang baik kita cuba buat. Okey, benda yang buruk kita cuba jauhinya. Okey, baiklah, ada sebarang pertanyaan? Okey, sila ajukan di dalam grup WhatsApp yang telah saya wujudkan. Okey, baiklah, apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mana yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Kita berjumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.